اللهم اطع علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب زدنا علما وارزقنا فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ni diberikan kesempatan dan ruang sekali lagi untuk sama-sama kita berada dalam kuliah bulanan kita. Semoga pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan kita sebagai hamba yang senantiasa diberikan dorongan untuk melakukan kebaikan, amalan dan kebajikan sebagai jambatan agar kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan sejahtera insya-Allah. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ni kita nak menyambung pengajian kitab Alam Barzakh ataupun disebut juga sebagai Alam Kubur. Dan kita sampai pada muka surat yang ke-10 daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 12 sehingga 14. Cerita tentang apa? Cerita tentang makhluk yang bernama manusia berada dalam beberapa fasa. Yang pertama fasa rahim ataupun berada dalam kandungan ibu dia. Kemudian fasa dilahirkan ke dunia, yang alam dunia lebih besar berlipat kali ganda daripada alam rahim tersebut. Alam rahim yang penuh dengan kegelapan, alam rahim yang penuh dengan kesempitan, yang tidak ada keselesaan, tetapi gambaran tanda kekuasaan Allah. Maka manusia boleh hidup dalam kandungan ibu dia selama tempoh 9 bulan 10 hari. Dan dia menyangkakan alam rahim itu alam yang besar. Tetapi bila dia dilahirkan oleh ibu dia ke dunia, dipindahkan kepada fasa yang berikutnya, maka alam dunia itu lebih besar daripada alam rahim. Dan janji daripada Allah Subhanahu wa taala, setiap yang hidup itu pasti akan menemui mati. Kullum nafsin za'iqatul maut. Maka daripada alam dunia berpindahlah pula kepada alam kubur, iaitu sebagai ambang akhirat. Nak melihat luas atau sempitnya kubur berpandukan kepada sejauh mana amalan, ketaatan dan juga gambaran takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan kita yang kuburnya sempit sehingga akan berjaragah tulang rusuk dia. Tetapi ada pula kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Semua bergantung kepada amalan, semua bergantung kepada sejauh mana dia menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana hidup di dunia.
Itu di antara intipati yang kita baca berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah qidhaman fa kasawnal 'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, nama dia rahim. Inilah kejadian manusia, yang asal kejadian manusia itu dijadikan Allah daripada tanah. Kemudian permulaan manusia itu ada. Allah tidak ada permulaan, Allah tidak ada kesudahan. Tetapi yang nama makhluk ada permulaan. Manusia bermula daripada tanah, manusia bermula daripada setetes air mani yang disimpan dalam rahim seorang wanita yang bernama isteri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Hebatnya Allah menciptakan manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya daripada setetes air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Kemudian Allah jadikan tulang belulang, kemudian Allah balut tulang itu dengan isi, kemudian Allah balut isi itu dengan kulit, kemudian Allah jadikan manusia itu dengan berbagai-bagai rupa. Ada yang handsome, ada tak berapa handsome, ada yang putih, ada hitam lagu aku. Tapi hitam-hitam menawan, betul? Hitam-hitam si tumpuk manggis, walau hitam dipandang manis. Itu dia. Itu dia jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak berapa nak puas hati dengan Allah cipta dia tu. Sedangkan Allah sebut inilah ciptaan Allah yang terbaik. Tapi ada manusia yang tak puas hati dengan apa yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rasa hidung tak berapa nak kena lagi Allah buat ni. Ada pergi tambah hidung plastik dan sebagainya, buat pembedahan apa orang panggil? Pembedahan plastik. Orang putih kau tak arti sebut. Apa saya ceripa kan? Botok lebih kurang gitulah, cucuk tangan dia cucuk. Gamak Piramli tu habaq dah. Sebab tu Aziz duduk dalam telaga tu. Aziz duduk dalam telaga, pendekar bujang lapuk, dia mau duduk bertapa, tiba-tiba ada orang perempuan duduk habaq kata ada seorang tu dia cucuk tangan sini, dia cucuk tangan sini, dia cucuk tangan sini, nak bagi segak. Maknanya Gamak Piramli tu habang akan berlaku satu zaman orang tak puas hati dengan apa yang Allah buat dekat dia. Dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sana, dia cucuk pipi bagi kembang, dia cucuk hidung bagi tinggi. Berlaku. Muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni kita nak sambung satu hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi butni ummihi 40 yawma. ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله تعالى الملاك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Imam Muslim, bahwasanya seseorang daripada kamu itu dikumpulkan kejadiannya dalam kandungan ibu dia selama 40 hari. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi butni ummihi 40 yawma. Masih berwujud air mani dalam tempoh 40 hari tersebut, lalu dijadikan segumpal darah pula selama 40 hari juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat lalu meniupkan roh di dalam tubuh dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam tempoh berkemungkinan 120 hari
manusia yang diciptakan Allah sempurna dalam rahim mak dia, kemudian diperintahkan malaikat untuk meniupkan roh di dalam tubuh dia, dan diperintahkan kepada dia untuk menyampaikan 4 perkara. Apa dia muslimin muslimat rahimakumullah? Yang pertama tentang rezeki dia. Yang kedua tentang amalnya, ajalnya. Yang ketiga tentang amalnya dan menjadi orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Inilah muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah dah tulis dah awal-awal lagi, iaitu tentang rezeki kita. Puluhlah lagu mana sekalipun, tetapi jangan jadi orang yang serah diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menentukan hidup dia. Sebaliknya dia kena ingat satu benda, berusaha, kemudian berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian menerima ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Walaupun pada masa yang sama Allah memang dah meletakkan rezeki dia, tetapi dia mesti menjadi orang yang berusaha untuk maju dalam kehidupan dunia. Islam tak marah. Nak jadi kaya raya, Islam tak marah. Tapi kena ingat, kaya cari harta berpandukan apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan melanggar syariat agama. Nak kaya jangan sampai kita ambil hak orang dengan zalim. Nak kaya jangan inaya orang. Nak kaya jangan makan harta pusaka. Nak kaya jangan makan harta anak yatim. Nak kaya jangan makan rasuah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata dia, ketetapan ajalnya. Bagaimana baru-baru ni mereka hantar satu gambar dalam semua grup, 15 grup kita ada 15 gambar mereka hantar. Satu kemalangan yang tragis berlaku di Jalan Kilim. Semua pakat tahu benda ni. Orang luar yang main melancung di Langkawi, kalau mereka tahulah benda ni nak berlaku kepada mereka, kematian mereka berlaku di Langkawi, mereka main melancung dalam Langkawi, kemudian dalam tak lama mana pergerakan mereka keluar daripada jeti itu akan berlaku satu kemalangan ngeri yang mengakibatkan 2 nyawa terkorban. Benar ni kalau dia tahu daripada awal, nak buat apa dia main Langkawi? Sebab kematian itu pasti, cuma kita tak tahu bila kematian tersebut, tapi Allah dah letak dah tarikh kematian kita. Cuma masing-masing kita yang masih hidup sedang menanti angka giliran bila masa kematian kita itu akan sampai kepada kita. Maknanya bila mati itu sampai, maka Allah putuskanlah kenikmatan dan kelazatan dunia. Maknanya bila kematian itu sampai, Allah putuskanlah kita untuk beribadah, buat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masa dia, ketika mana kita hidup, kita ada ruang untuk mencari rezeki. Inilah masanya untuk kita hidup, kita ada ruang untuk menikmati kelazatan dan kemanisan dunia, tapi jangan sampai melampaui batas. Inilah masa untuk kita hidup, kita jangan berhenti untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian sama ada kita menjadi orang yang celaka ataupun berbahagia. Kita yang menentukan diri kita sendiri. Allah bagi kelebihan kepada kita, bukan hanya jadi manusia yang sebab baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi pada masa yang sama Allah bagi kelebihan kepada kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama ada lagi kelebihan, apa dia? Iaitu menjadi umat kepada kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, tanggungjawab kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah ialah untuk sejauh mana kita mengambil peluang dan ruang hidup yang Allah Ta'ala bagi supaya kita mencari keredaan Allah di dunia agar kita mendapat kesejahteraan di akhirat. Tetapi seandainya kita membazirkan masa-masa yang diberikan Allah, seandainya kita membiarkan masa-masa yang Allah bagi, usia yang kita dapat daripada Allah sampai saat dan ketika ini, usia sampai 48 tahun, usia sampai 60 tahun, usia sampai 70 tahun, tetapi kita mempersia-siakan usia anugerah Allah, sebaliknya kita sedang mencari kecelakaan yang mungkin kita tidak nampak di dunia, tetapi kecelakaan itu dahsyat azab dan seksanya ketika mana kita balik kepada Allah. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi
apabila roh ditiupkan ke dalam tubuh badan manusia, ketika mana berada dalam kandungan mak dia dalam tempoh masa 120 hari, maka sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditentukan ketetapan kepada dia. Yang pertama rezeki dia, yang kedua ajal dia, yang ketiga amal dia, yang keempat sama ada dia menjadi orang yang celaka ataupun orang yang berbahagia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu dia. Kitab ni saya buka lagi sekali di surau, baru masuk surau Kubang Badak. Baru masuk sangat-sangat 15 hari bulan 11 2021. Pening dah. Sampai terbalik kurang dah aku pun. Tapi jenis mudah kesian kat orang ni, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Minta masuk. Kesian tak masuk ke kita, dia buat muka kesian. Ni jadi kita pun kesian kan. Alhamdulillah lah, walaupun mulut aku ni capui, tapi nasib baiklah orang suka. Ingat mulut capui orang tak suka lah. Dia, Ustaz minta tolong Ustaz main surau kami sebulan sekali, betul. Saya kata okey lah, insya-Allah saya boleh bantu. Pasal lama dah. 2 tahun dah surau depa tidak ada kuliah. 2 tahun dah. Jadi bila depa minta, saya kata ada lagi ikut ustaz-ustaz yang kosong. Depa kata nak ustaz juga. Saya kata bagi. Semalam saya duduk dalam satu program. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahli jawatan kuasa surau Kampung Bawak Kepoyok. Cuba nak meminang lagi sekali. Tapi tak tahu nak buat apa dah. Blur dah. Padat dah kan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi saya kata dia, kadang nak suruh aku pergi basuh sekali sekala boleh. Aku jenis basuh aku cukup-cukup kan. Nak pergi basuh sekali sekala okey, panggil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau nak buat baca kitab ni saya rasa tak ada ruang dah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesudah lebih kurang 9 bulan lama dia berada di dalam rahim ibu yang dikandungnya dengan susah payah, penuh rasa keperitan, maka lahirlah manusia itu ke alam wujud dalam keadaan yang masih kecil dan lemah. Dia mula kata lagu tu. Bila kita duduk dalam perut mak kita selama 9 bulan 9 hari ataupun 10 hari, dengan kesusahan, dengan keperitan, mak kita melahirkan kita seumpama telur di hujung tanduk, di antara hidup dan mati. Untuk ibu itu melahirkan seorang anak. Pengorbanan yang cukup bernilai, pengorbanan yang cukup besar yang dilakukan oleh insan yang bernama ibu ialah melahirkan anak dalam keadaan keperitan, kesakitan, yang sedang menyabung nyawa, sama ada hidup ataupun mati. Tapi berapa ramai hari ini anak-anak yang tidak pernah mengenang jasa ibu dia, tapi sanggup menjadi anak yang derhaka, si tanggang moden. Banyak yang melukakan hati mak dia, sehinggakan air mata dah kering untuk mengalir di mata ibu, hanya mampu menangis dalam hati mereka kerana terluka, terguris dengan sikap anak yang akhir-akhir zaman ini. Banyak lupa betapa besarnya pengorbanan yang nama dia seorang ibu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mai ke alam dunia dalam keadaan masih lemah. Mana ada bayi bukan anak kembar. Anak kembar tak apa. Beranak tak ada lama mana, mak dia mula jilat mangkit jalan. Kita ni lepas mak kita beranak bukan boleh buat apa, lemah tak bermaya. Telinga yang dengar dulu, sebab itulah kalau ada anak baru lahir, iqamah ataupun azan di telinga kanan dia. Sebab benda yang Allah bagi berfungsi ialah telinga dia. Benda dia mahu kena dengar nombor satu ialah mentauhidkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah membesarkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup pula. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Permulaan kalimah dia kena ingat, mentauhidkan diri dia kepada Allah, dan Allah minta saat kematian dia yang terakhir, kalam yang Allah minta untuk dia sebut lagi sekali kalimah la ilaha illallah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak punya daya dan kekuatan, belum punya ilmu dan harta, tak ada apa. Mana ada orang beranak-beranak pakai baju Orlando, terkejut tu bidan. Hai, beranak-beranak pakai kasut Nike, celaru. Mai ni tak ada apa, telanjang. Lah ni pakai pandai sikit, pandai baju hijau ke hijau. Lah baru pandai mereka, Allah bagi cerdik sikit.
Tapi bila cerdik tu, hang rasa cerdik sangat dah, boleh duk melawan Allah Subhanahu Wa Taala dah, boleh membelakangkan hukum agama dah, boleh tolak apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan susah payah, senang lenang hang tolak perjuangan dan pengorbanan Rasulullah untuk sampai Islam dekat hang. Ni manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan dia main dalam keadaan telanjang, tak tahu malu. Dia main dalam keadaan lemah, tak bermaya, otak pun tak ada, tak boleh nak fikir. Mai tamu ke dunia, bila dia rasa dia pun dah ada ilmu sikit, dia pun dah akal panjang sikit, bukan dia nak jadi orang yang bersyukur, malah dia jadi orang yang kufur kepada nikmat Allah. Wa a'yazubillah. Ada sampai tahap orang yang kufur kepada akidah. Muslimin muslimat rahimakumullah, sanggup keluar daripada agama Islam, sedangkan agama yang dijamin oleh Allah di hari akhirat satu-satunya adalah agama Islam. Wih, laju tu, pukul 8 tu, kan sedap kan? La, insyaAllah, 8 suku, 8.15 masuk waktu, 8 suku sama sih. Dah, 8.15 masuk waktu, 8 suku sama sih. Tak tahu 8 suku tu pergi apa-apa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Belum punya ilmu dan harta, maka barulah manusia akan mengalami fasa kehidupan yang kedua, yakni mengalami kehidupan di alam dunia yang fana. Demikian secara ringkas mengenai alam yang ditempuh manusia pertama kali, iaitu hidup di alam kandungan ataupun alam rahim. Alhamdulillah, berjaya dilahirkan oleh ibu dia. Ibu dia pun suka bergembira kerana ada dapat anak yang pertama, mengharapkan anak yang dilahirkan dengan susah payah menjadi anak yang soleh ataupun solehah, yang senantiasa mendoakan kepada dia, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi seandainya salah didikan, seandainya salah memberi perhatian, seandainya salah dalam bermanja-manja, maka berkemungkinan anak itu bukan anak yang soleh, tetapi anak itu berkemungkinan anak yang derhaka. Kita doalah bersama-sama insya-Allah, semoga kita yang memiliki anak menjadi anak yang senantiasa mendoakan kepada kita kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masuk kepada alam yang kedua, iaitu alam dunia. Setelah manusia itu mengalami kehidupan dalam fasa yang pertama, iaitu hidup di alam kandungan kurang lebih selama 9 bulan lama dia, maka setelah itu lalu Allah melahirkannya dari kandungan sang ibu ke dalam wujud, yakni alam dunia, dengan belum mengetahui sesuatu apapun. Kemudian barulah Allah mengurniakan pendengaran dan penglihatan serta hati kepada dia. Benar dia dapat 3 benda. Bila dia mai di ke dunia ni, Allah bagi kepada dia 3 benda. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga ialah hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Allah kata berjaya untuk mak hang melahirkan hang dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hang dipindahkan daripada fasa alam rahim kepada fasa alam dunia. Dalam keadaan hang tak tahu apa, hang tak ada satu benda apa pun. Tetapi Allah bagi kepada hang, yang pertama ialah pendengaran, yang kedua ialah penglihatan, dan yang ketiga hati, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Tetapi apa yang berlaku pada segelintir manusia yang Allah memberikan kepada dia kelebihan, kelazatan dan kenikmatan untuk dia merasai fasa yang kedua, berada di alam dunia, yang ada di kalangan mereka duduk dalam rahim ibu, tak dan mai alam dunia, mereka telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kematian. Kita ni adalah orang-orang yang beruntung sebab dapat merasai bagaimana suasana hidup di atas muka dunia yang berbagai-bagai keindahan, kelazatan, kenikmatan, dengan panorama alam yang menarik, lautan yang membiru, langit yang membiru, pohon-pohon yang menghijau, berbagai-bagai juadah makanan yang kita masuk dalam perut kita, yang kadang-kadang kita tak peduli makan itu halal ataupun haram ataupun syubhah. Kenikmatan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hanya hati-hati yang suci, hati-hati yang membesarkan Allah,
menjadikan hati yang mensyukuri segala nikmat yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah memberi penglihatan kepada dia, ada orang yang Allah memberikan pendengaran kepada dia, tetapi dia menggunakan pendengaran dan penglihatan itu kepada jalan yang Allah tidak redha, malah dia menggunakan benda-benda kenikmatan anugerah Allah ke jalan-jalan yang mendatangkan kemurkaan dan celaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Menggunakan nikmat mata bukan melihat ibu bapa, menggunakan nikmat mata bukan melihat ayat-ayat suci Al-Quran, menggunakan mata bukan melihat jalan menuju ke surau Al-Hidayah, Taman Langkawi. Memanglah kita faham orang Melayu tak ramai mungkin Taman Langkawi, tapi takkan banyak ni ya. Nampaklah cerai Tahu cerai? Melo ni kalau cerai memang tak sedap. Orang kalau minta melo kosong air, dia kena buat bagi kau berapa ringgit pun tak apa aku bayar. Ni lantak melo macam makan ayam payung. Lepas ni buat melo sepaket pula dalam paket. Gamak cerai tambah melo sendiri. Kita ni dah hebat kata beriman dengan Allah. Kita ni mensyukuri nikmat boleh lahir ke dunia, tapi tak menggunakan anugerah mata yang tak semua orang dapat. Ada orang ada mata tapi tak boleh melihat, tapi mata hati dah lagi tajam, lagi jernih daripada mata yang zahir ni. Sayangnya kita di kalangan kita, wa'iyyazubillah, mata zahir dia terang, nampak sampai benda jauh, tapi mata hati dia kelam, mata hati dia buta. Benda dekat yang memberikan manfaat di sisi Allah, surah Al-Hidayah, benda dekat yang memberi manfaat di sisi Allah, majlis kuliah maghrib bersama taman-taman syurga Allah, malaikat rahmat menghamparkan sayap dia untuk kita duduk di atas sayap dia. Benda ni dia pun tak nampak. Tu aku nak dekat dah tu. Aku kan boleh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tu dia kata, Allah sebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 78. Apa dia ni? Bila Allah bagi hati pada manusia, adakah dia menggunakan nikmat dan anugerah itu untuk mensyukurinya ataupun mengkufurinya? Jangan kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada masa yang sama apa benda yang kita guna nikmat yang Allah bagi kepada kita? Nikmat hidup atas muka dunia. Nikmat bukan setakat hidup, hang boleh berjalan. Nikmat bukan setakat hidup, hang boleh melihat. Nikmat bukan setakat hidup, hang boleh mendengar. Nikmat bukan setakat hidup, hang boleh berkata-kata. Tapi apa hang guna? Satu jawapan, sama ada hang memiliki hati yang hitam ataupun hang memiliki hati yang putih, yang senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Tu nak tambah lagi dah surah berbata pula dah. Surah nak pelan segak, aircon pelan sejuk, orang pelan tak ada. Dia cerai lagu mana aku pun tak tahu. Tak, kita nak buat lagu mana lagi ni? Hampa mau apa lagi abang? Nak bagi hampa makan? Tak ada masalah. Tu meja saya ada. Saya lagi sah-sah dah makan. Tapi tak tahu pasal hampa tak makan, tak ada makan orang. Tak ada. Ha? Ada. Ada. Jangan takut. Bak makan ada. Tapi masalah dia, kalau ada makan pun hang tak boleh makan. Apa-apa? Ada orang yang ada makan tapi dia tak boleh makan. Waktu tu dia kata, ya Allah, kalau lagu ni mampu pun tak apa. Bawa, nak makan pun tak boleh. Tapi waktu hang boleh makan, hang sumbat macam-macam makanan. Sampai semayang pun haram dah. Tu, segala sotong, pulut sotong, segala apa lagi, ikan siakap 1000 lebih, segala apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu dia boleh makan, dia makan, dia sumbat, dia makan, dia sumbat, tapi tak kerti nak sujud. Penin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Nak buat lagu mana ni? Allah sebut, ingat dua benda. Apa benda yang ada kat hampa ni ialah benda yang Allah bagi, tak ada satu benda pun hampa. Semua pinjaman sementara daripada Allah. Tapi bila Allah bagi hati kat kita, sama ada hati yang mensyukuri ataupun hati yang kufur kepada nikmat Allah. Tepuk dada, tanya iman. Tepuk dada ni, tanya iman kita. Sejauh mana aku guna manfaat? Sejauh mana aku guna nikmat yang Allah bagi untuk aku manfaat hidup aku agar dapat keselamatan di hari akhirat. Mata yang melihat Al-Quran dapat kenikmatan akhirat. Mata yang melihat tempat sujud dapat kenikmatan akhirat. Mata yang melihat wajah kedua ibu bapa dapat kenikmatan akhirat. Mata yang melihat Masjidil Haram, Baitullah dapat kenikmatan akhirat. Tetapi kalau mata-mata yang dapat daripada Allah hang guna
untuk melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Apa akibat kita di sisi Allah seandainya kita mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tak apa. Mengarut ya terang banyak-banyak takkan tak faham. Tidak. Apa terang banyak-banyak? Baca pun lambat ni. Ni kitab nipis ni, kalau kitab terbang makan tahun. Terang pun lama. Tapi dia tak faham duk lagu tu. Duk gelong tu. Mendayak tu. Boleh faham? Tak tahulah. Orang tambah langkau kata haram datang mana main ngajak. Tidak, tak aku dengar taklah sampai lagu ni. Depa panggil siapa pula ni? Biar sampai lagu tu, biar sampai depa nak main tengok. Nah. Esok depa main surau. Main surau bukan main nak sembahyang, tapi main nak tengok aku siapa datang mana ajak play ni. Biar sampai lagu tu. Aduh, pening. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Ni depan abang kata fasa ketiga pula ni, COVID-19. Booster pula dah, main pula dah. Macam-macam. Ni kita nak kena ada booster ni. Abang kata Sinovac 3 bulan. Apa ni Pfizer 3 bulan. Pfizer 6 bulan. Boleh cucuk dah. Apa booster. Kalau Sinovac tu 3 bulan boleh cucuk dah booster. Boleh minta melalui MySejahtera ataupun tak tahulah pergi terus ke dekat klinik-klinik yang diberikan kebenaran untuk cucuk booster ataupun penggalak. Kita kalau penggalak tak apa-apa sangat, tapi kalau cucuk nak pergi menikah mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sambung. Ikhtiar macam mana nak bagi sihat zahir ni, tak mau bagi kena penyakit ni. Ikhtiar sampai boleh. Ikhtiar ni sampai jumpa dia punya macam mana penawar dia, apa dia. Alhamdulillah manusia ni Allah bagi akal fikir sampai dapat macam mana nak elak bagi kena tak kena COVID-19 ni. Alhamdulillah hebat fikiran manusia. Apa dia ni? Allah bagi. Tapi pasal apa manusia tak sampai nak fikir macam mana nak bagi hati sihat? Pening tu. Pening tu. Dia boleh fikir macam mana nak bagi badan tak sakit. Kayu gerek tengah malam. Dia boleh fikir nak bagi macam mana dia boleh fikir macam mana nak bagi ni tubuh badan tak sakit. Main badminton, main futsal. Dunia lah pelik. Orang dulu kalau main petang, malam berehat, masuk masjid, masuk surau, tidak awal mangkit tengah malam mayang tahajud. Orang lah pukul 8 malam main badminton dah sampai pukul 1 pagi. Balik mandi tak ada lena lagi. Lena royuk subuh pun tak ada. Dia jadi pening dah ni. Semua pening. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang Allah sebut. Sama ada hati yang bersyukur ataupun hati yang kufur. Pandai fikir macam mana nak bagi sihat badan. Pandai fikir macam mana nak bagi kenyang perut. Tapi tak pernah fikir macam mana nak bagi sihat hati. Tak pernah fikir macam mana nak bagi kenyang rohani. Bukan jauh. Tepi taman dia surah Al-Hidayah. Kau dulu hangpa kata nak pergi dengan kuliah cukup payahlah. Surah Hidayah ni haram datang apa kuliah tak ada. Nak pergi masjid Sungai Mulu pun jauh, hujan tak pergi langsung. Nak pergi masjid Kelibang lagi jauh. Kalau ada kuliah-kuliah di Saman Langkawi kan syok. Ada sampai berlambak ada lah. Aku dah tengok dalam tu, dalam grup kuliah tu. Hui, saya lagi ustaz ni, saya lagi ustaz ni, saya lagi ustaz ni. Lepas tu aku dia tak main juga. Cerai. Apa alasan hang ni? Hang nak buat apa pula alasan? Dah surah buat kuliah dah. Hang nak buat apa? Hang nak kata apa pula? Bila manusia-manusia yang kita bimbang, hati dia mati walaupun jasad dia masih lagi hidup. Hati mati dulu sebelum jasad tu mati. Orang jasad mati, hati dia hidup. Bila? Dapat doa daripada anak yang soleh. Orang mati tapi hati dia hidup. Bila? Dia dapat lagi pahala walaupun dia meninggal dunia, hasil sedekah jariah dia. Alhamdulillah. Tapi kita ni hati mati awal, jasad hidup lagi. Tak nampak kebaikan orang, tak mau berbaik sangka dengan jiran, suka memutuskan silaturahim, buat khianat dekat jiran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sambung. Belecak lama-lama mengaut. Kemudian setelah manusia itu lahir dari kandungan sang ibu dan hidup, maka barulah manusia itu menempuh kehidupan yang kedua kalinya, iaitu hidup di alam dunia.
maka mulailah manusia setelah lahir di dunia mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku. Dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua. Allah paksa. Hang suka, hang tak suka, benda dia akan berlaku. Kalau handan, hang jadi bayi. Kalau handan, daripada bayi, hang jadi kanak-kanak. Sampai mana? Sampai usia 6 tahun. Kalau handan, daripada kanak-kanak, hang jadi remaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada mana? Daripada usia 7 tahun, daripada usia 13 tahun sampai usia 25 tahun. Jadi pemuda, usia 25 tahun sampai usia 40. Jadi tua, usia 40 sampai kak waw, jim waw lam. Tahu kak waw, jim waw lam? Pekojol. Hang suka, hang tak suka, Allah paksa. Lah Allah paksa kita ni. Suka tak suka, hang nak makin tua dah. Saya pun dah 48 dah. Makan keras pun dah tak boleh dah. Kacang dulu pepok keruk-keruk. Dulu kalau ada air kacang ke, saya nak air kacang satu. Tak nak benda lain. Nak jagung bagi banyak, kacang banyak. Sudah makan kacang goreng kan? Buat air kacang. Perok, pupok. Lah, kalau saya nak air kacang, tanya lagi makan kacang. Tapi kacang jangan buh. Awak, pepok tak pi lah. Betul? Allah paksa hang. Hang suka, hang tak suka, hang boleh jadi kanak-kanak. Waktu tu siapa cium pun tak ada masalah. Kita kalau jadi kanak-kanak syak-Allah. Orang tangkap peluk-peluk dukung. Sagi awet cium. Dah siapa nak cium kita dah tua bangkok. Cium kena melampat, kan? Allah Akbar. Dulu kita jadi budak lah. Comel-comel. Oh, saya yang peluk-peluk cium seronoknya. Tapi kita tak tahu apa kan? Allah paksa kita jadi remaja. Remaja, cara remaja. Ada yang lari daripada rumah. Remaja, cara remaja. Ada yang ikut jantan serjong kat tingkap. Remaja, cara remaja. Ada yang isap gam. Remaja, cara remaja. Ada yang berpeleseran. Remaja, cara remaja. Dah habis masa remaja. Allah paksa hang jadi pemuda. Waktu hang tu hang kuat. Makan apa pun tak apa. Umur 30-an. Sebab tu dalam syurga umur orang 30-an. Sebab 30-an ni sihat. Makan apa pun tak apa. Ketam, korok, stir ke, gaut tak ada langsung. Dah try makan ketam nak. Bengkok kaki tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cakap macam orang kampung ni. Ngajak ni cakap macam orang kampung. Tak faham juga. Cerok ya. Bukan ada nak tok nak susun ayat. Saya dah ada ustaz lain boleh susun ayat. Aku dah. Tapi tak faham itu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah paksa kita. Kemudian Allah paksa kita daripada sehat kepada sakit. Allah paksa kita. Hang suka, hang tak suka. Hang bersedia, tak bersedia. Daripada hidup kepada kematian. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tujuan utamanya adalah untuk mengejar kebaikan bagi yang berakal sihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah bagi kesempatan hidup lepas hari-hari lepas hari-hari. Allah bagi kesempatan hidup lepas berminggu-minggu. Allah bagi kesempatan hidup lepas berbulan-bulan. Allah bagi kesempatan hidup lepas tahun bertahun-tahun. Apa tujuannya? Bukan semata-mata nak menikmati kelazatan, kemanisan, keasyikan dunia, tetapi Allah nak tengok sejauh mana kita melakukan amalan kebaikan kepada Allah sebagai tanda hamba-hamba yang benar-benar takut kepada Allah, sebagai hamba yang benar-benar bersyukur di atas nikmat anugerah yang kita dapat daripada Allah. Tetapi apa yang berlaku? Tetapi semakin menumpuk-numpuk kejahatan bagi yang tidak beres akalnya. Dia kata begitu. Bagi orang yang tidak boleh memikirkan dengan sempurna, dunia bukan tempat kesudahan dia. Dunia bukan tempat untuk dia semata-mata menikmati kelazatan, tetapi dunia adalah pentah untuk dia mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia lupa tanggungjawab dia, apabila manusia lupa amanah yang Allah bagi kepada dia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi akhirnya ramai di kalangan manusia yang Allah bagi kepada dia iman, tetapi dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Sebaliknya, dia melakukan perkara-perkara yang jahat, yang mungkar, yang cela, yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang menjadikan Allah jauh daripada dia di dunia dan juga di hari akhirat. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh sebab itu dunia
dapatlah dianggap sebagai sebab-sebab dapat diperolehnya kebahagiaan ataupun kecelakaan. Dua pilihan ya di dunia. Seandainya kita memilih untuk menikmati kebahagiaan dunia sehingga kita lupa tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba, untuk balik kepada Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh. Allah bagi resipi, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bagi resipi, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah minta kita bertasbih banyak-banyak, puji Allah, sebut nama Allah. Allah minta kita minta ampun cepat-cepat pada Allah sebelum kita pejam mata. Allah minta untuk kita senantiasa bertaubat. Allah minta untuk kita jadi orang yang soleh, orang yang melakukan amalan semampu daya kita, walaupun tak setara dengan para nabi dan rasul, walaupun tak setara dengan para solihin, tetapi kita jangan lupa untuk melakukan ibadah, tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Sebab dua benda ya di dunia ni, kalau hang tak buat betul-betul, di akhirat hang akan dapat dua benda, sama ada celaka ataupun bahagia. Dua ni ya. Apa balasan bagi celaka? Neraka. Apa balasan bagi bahagia? Syurga. Muslimin muslimat rahimakumullah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allah bagi warning dalam surah Ali Imran ayat 185. Ambil faham betul-betul kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Siapa-siapa yang terpesona dengan dunia, sebenarnya dunia sedang memperdayakan dia untuk lupa tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita berhenti tadi dulu. InsyaAllah bulan depan kita sambung kenapa kehidupan dunia ini hanya merupakan kesenangan yang memperdayakan. Dia tanya kita, kenapa? Sebab apa Allah sebut wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dia tanya pasal apa? Apa dia alasan ni? Pasal apa yang duk kata dunia ni hanya memperdayakan? Pasal apa dunia ni hanya merupakan kesenangan yang boleh memperdayakan kita? Apa dia? Pasal apa ni? Apa yang masalah dia dengan dunia ni? Yang kalau silahai bulan memperdayakan kita? Tang mana? Nak tahu, you come back next month. Kalau betul lebih kurang kan? Aku orang putih tak apa nak kerti, tapi bila duduk di Cenang dia kena boleh cakap orang putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Cenang tu masalah banyak, kita kena cakap orang putih. Biar dia faham tak apa. Tak faham pun tak apa. I go to the town, kita bilang okay, you don't worry, you go straight, traffic light, you right. Okay, you lie. Lah kali kita tak ada pekan ni, lepas pintu lembung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita berhenti tadi dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa, datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya minta banyak-banyak. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, wahai Tuhan kami, Tuhan yang maha menyenangkan hati kami. Engkau Tuhan yang kami sembah dan kepada-Mu jurat tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah, Engkau berikanlah kami kekuatan yang berterusan agar kami senantiasa mencari keredaan dan keampunan-Mu, Ya Allah, agar kami senantiasa memperbaiki hubungan kami dengan-Mu dan hubungan kami dengan Nabi kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau berikanlah kepada kami benteng yang kukuh agar kami tidak tertipu dengan tipu daya dunia yang melampaui batas, agar kami tidak tertipu dengan hawa nafsu kami sendiri, agar kami tidak tertipu dengan hasutan dan tipu daya syaitan musuh kami yang paling nyata. Ya Allah,
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا رحمن وقنا عذاب النار يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر